Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan elit Negeri Johor, tuan-tuan perempuan PGB, sekolah rendah dan menengah yang terlibat dalam penulisan amalan terbaik peringkat Negeri Johor, projek berasaskan sekolah TS25 Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan, tahniah saya ucapkan. Jadi peranan saya pada pagi ini ingin menyambung apa yang telah rakan saya sebentar tadi huraikan. Saya hanya memberi fokus kepada pintas yang merupakan salah satu daripada elemen penting dalam penulisan amalan terbaik ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, dalam penulisan amalan terbaik, elemen pintas perlu dimasukkan dalam penulisan. Dalam penulisan, kerana apa tuan-tuan puan? Kerana ia merupakan sebahagian daripada kerangka penulisan, iaitu dalam bahagian perancangan. Tuan-tuan dan puan, pintas dan OPPM ni dia saling berkait rapatlah. Mana pintas dalam perancangan, mana kalau OPPM lah ialah sebahagian daripada proses pengoperasian. Pintas dan OPPM ini merupakan alat yang digunakan dalam kita memantau dan memacu ke proses projek yang kita laksanakan. Alat-alat ini biasanya digunakan bagi menjejak status kemajuan projek, seperti projek intervensi yang dilaksanakan bagi peningkatan prestasi sesebuah organisasi. Oleh itu, pintas merupakan salah satu elemen penting yang tuan-tuan perlu masukkan dalam penulisan amalan terbaik. Jadi pada pagi ini saya bukan untuk mengajar pintas, hanya sekadar untuk kita merefleksi balik apa yang telah kita belajar semasa modul 1 dan 2 khusus TS25. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya cuba nak menjelaskan bagaimana berlakunya connecting the dot antara projek yang tuan-tuan dan puan-puan buat dengan pintas. Baik, dalam pintas ini sebagai refleksi balik apa yang telah tuan-tuan puan belajar sebelum ini, kita ada lebih kurang 13 kolom dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, mungkin ada sedikit perubahan-perubahan dari segi duduk atur kerana mungkin kohort 2, 3, 4 dan 5 berlaku sedikit beberapa pindaan. Walau bagaimanapun, term-term dalam pintas ini masih lagi sama, iaitu kita melihat bidang keberhasilan, data dikumpul, bidang fokus, TOV atau baseline, kriteria kejayaan atau ETR, inisiatif, pihak bertanggungjawab, tempoh masa, keperluan sumber, kaedah pemantauan, dapatan eviden, penilaian tindak susul dan kos sebenar. Saya yakin dan percaya tuan-tuan yang telah terpilih ini sudah pun mengetahui apakah projek tuan-puan letak di bidang keberhasilan apa. Bidang keberhasilan, kita sebut bidang keberhasilan, maka kita tidak lari daripada 4 fokus TS25 lah, iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, komuniti dan PIBG serta persekitaran pembelajaran bermakna. Jadi perkara 1, 2, 3 sudah semestinya bila kita memilih projek, kita sudah tahu apa benda ataupun perkara yang kita perlu masukkan dalam ruang ini. Hanya connecting the dot yang berlaku dengan jelas dalam projek tuan dengan pintas ialah di bahagian inisiatif. Kerana inisiatif merupakan program-program atau projek-projek yang kita buat bagi mencapai bidang fokus yang memberi tumpuan kepada bidang keberhasilan kita. Saya cuba pergi kepada lebih detail. Ini saya beri contoh lah. Saya rasa benda ni pun tuan-tuan dan puan sudah sedia maklum dan mahir. Hanya sekarang kita nak lihat dekat mana perkaitan ataupun connecting the dot
projek yang kita buat dengan pintas. Baik, dalam contoh yang ini contoh yang di sekolah TS25 berilah. Apa yang saya nak highlightkan ni ialah data dikumpul. Bila tuan-tuan dan puan memilih projek-projek tertentu, pastikan data-data yang dikumpul itu lebih bersifat deep dive. Maksud lebih terperinci, lebih detail. Kalau kita kata kita melihat data dikumpul ialah contoh kita nak melihat kualiti guru. Contohnya kita nak lihat maknanya data pemantauan, pencerapan, detailkan berapa persen. Dalam contoh yang saya paparkan ini, kita dapat melihat, contoh satu adalah kita melihat pencapaian penilaian tahun 6. Bagaimana kita diff benda ini, kita melihat peratus murid yang mencapai tahap penguasaan minimum bertambah 67% kepada 85%. Kualiti 6A menurun daripada 9% kepada 3.6%, data subjek dan sebagainya lah. Kalau kita lihat data yang dikumpul, saya tekankan sekali lagi bahawa data yang dikumpul ini perlu bersifat detail lah, deep dive. Kita tak perlu maknanya jangan tuan-tuan puan tulis secara umum. Mana data SKPM standard 2 atau standard 1, data pencerapan guru, itu ialah secara umum. Kita tidak deep dive lagi apa yang data ini, bagaimana data ini. Ini yang kita nak highlightkan bila kita buat penulisan amalan terbaik ini. Kemudian bidang fokus ini, kita nak melihat projek ini nak beri pada bidang fokus kepada apa. Contohnya kalau kita buat, saya tengok itu ada satu contoh yang diberi lah. Dia memberi maksudnya dari segi pemimpin berkesan bidang keberhasilan, data dia berkaitan dengan data berkaitan dengan MLT, Middle Leader Teams, dari segi data pencerapan, data-data PBBP, ada cerapkan. Jadi bidang fokus lah peningkatan kompetensi. Dia nak meningkatkan kompetensi MLT. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat dekat TOV dan ETR ini, seeloknya kita lebih merujuk kepada objektif projek kita lah. Jadi kalau kata objektif projek kita nak apa, jadi dia boleh menjadikan ukuran kepada tersebut, supaya lebih mudah. Jadi kat sini maknanya objektif dalam projek tuan itu boleh tuan masukkan dalam TOV dan ETR lah, kalau boleh. Tapi saya yakin boleh lah. Manakala inisiatif pula ialah projek yang tuan buat tu. Apa projek yang tuan buat? Masukkan di situ. Baik, dalam ruangan seterusnya pintas, pihak bertanggungjawab, inisiatif dia apa? Jadi penulisan amalan terbaik ini kita lebih melihat kepada peranan pemimpin SLT lah, terutamanya pengetua. Jadi sudah semestinya projek ini diterajui oleh pengetua, maka pihak bertanggungjawab adalah pengetua ataupun SLT yang lain. Dia tak perlu banyak tuan-tuan puan, kerana pihak bertanggungjawab ini akan kita masukkan dalam OPPM ketika berlakunya pengoperasian. Tempoh masa ia bergantung kepada projek tuan-tuan dan puan. Biasanya projek yang baik ini kita mengambil masa yang bukan terlalu panjang, tetapi dia perlu satu tempoh masa yang matang. Masa matang maknanya kita boleh melihat bagaimana proses nampak dalam proses. Mungkin tuan kata dalam 6 bulan, 7 bulan atau setahun, tapi mandangan kita ada setengah sekolah yang dipilih ini, mereka ada yang baru memulakan projek ini. Ada pula tahun lepas sudah pun memulakan projek ini, dan tahun ini dibuat penambaikan. Kerana apa? Kerana seseorang dipilih dalam amalan terbaik ini terdiri daripada kohort 1 hingga kohort 4. Jadi sebenarnya tempoh masa bukanlah satu isu lah. Hanya kalau kita kata dia adalah projek terbaik, tapi kita buat hanya dalam 1 bulan, jadi kita tak boleh kata dia sebagai satu amalan. Baik, tuan-tuan dan puan, bagi dari segi yang keperluan sumber tu, tuan-tuan boleh letak apa sumber yang diperlukan untuk menjayakan projek ini. Manakala kaedah pemantauan, bagaimana kita melaksanakan proses pemantauan projek ini, apa dia instrumen yang kita gunakan.
dan kemudian dapatan evidence lah. Kebiasaannya projek-projek yang tuan-tuan buat ni telah pun sebenarnya menampakkan impak atau hasil bagi satu tempoh. Saya yakin projek yang tuan-tuan buat ini sebenarnya sudah pembukin bermula daripada tahun lepas atau tahun sebelumnya. Sebab itulah dia menjadi amalan, kerana setiap tahun akan dilaksanakan juga, tetapi berlakunya proses penambaikan. Jadi ini pintas. Jadi keseluruhannya secara maknanya rumusan yang saya dapat buat di sini ialah pintas ini merupakan satu elemen yang penting yang perlu dimasukkan dalam amalan terbaik, penulisan amalan terbaik tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia menggambarkan satu perancangan yang jelas bagi memastikan bahawa projek ini benar-benar dirancang dan pintas merupakan sebahagian daripada pelan intervensi TS25 yang penting dalam sekolah TS25. Jadi saya rasa itu saja. Saya rumuskan sekali lagi, dalam penulisan amalan terbaik TS25 perlu memasukkan elemen pintas. Jadi bagaimana nak melihat connecting the dot ini, saya yakin dalam bidang keberhasilan data, bidang fokus tuan-tuan dan puan-puan telah pun mengetahui perkara ini, dan ia telah pun kita dah ada satu, kita katakan dah ada satu kalau dalam satu skrip lah, benda tu memang dah ada. Hanya sekarang kita nak meletakkan projek tuan dekat bahagian mana connecting the dot-nya, dekat bahagian inisiatif. Kalau boleh objektif dalam inisiatif tu dimasukkan dalam TOV ATR supaya nampak lebih jelas projek tuan-tuan dan puan ini. Yang lain-lain, ruang-ruang lain saya rasa sama, tak perlu ada salah. Mungkin dalam dapatan evidence, mungkin tuan-tuan boleh jelaskan, mungkin projek ini sudah pun dilaksanakan pada tahun lepas, dan dapatan daripada projek ini. Jadi dapatan ini seperti maksudnya dia bukan suatu yang mana kalau kita kata bidang keberhasilan kita kualiti guru, kita nak melihat pencapaian dari segi peningkatan PDP berkesan, tapi mungkin ada pencapaian lain secara tidak langsung yang dicapai hasil daripada projek ini. Mungkin projek ini nak melihat kualiti guru, tapi dalam masa sama kita dapat melihat peningkatan pencapaian murid, kita dapat melihat dari segi berlakunya pelibatan ibu bapa dan komiti dalam projek ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekiranya tuan-tuan dan puan masih lagi ada keraguan atau timbul pertanyaan-pertanyaan daripada apa maklumat yang saya nak sampaikan ini, tuan-tuan dan puan bolehlah berbincang dengan SIP daerah tuan-tuan dan puan masing-masing bagi memperjelaskan lagi perkara yang mungkin tidak jelas apa yang telah saya sampaikan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat berbengkel. Semoga hasil tuan-tuan dan puan ini akan menjadi panduan, akan menjadi suatu kita katakan sebagai benchmark sekolah lain, dan insya-Allah usaha ini akan dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih.